Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Tacha Shanghao, Waalaikum. Semoga you all semua dekat rumah tu sihat walafiat. Okay, kalau yang masih bekerja tu, nanti korang cuti juga kan. Okay, pada hari cuti tu gunakanlah sebaik mungkin. Dan pada yang cuti hari ni, setelah 5 hari korang berhiruk pikuk di tempat kerja, pening sana sini, mabuk pun ada. Jadi hari ni lah kita gunakan sebaik mungkin untuk reward diri kita apa yang kita dah accomplish last week tu. Dan bonding dengan family member kita, dengan anak-anak, keluarga dan sebagainya lah. Buatlah benda-benda yang berfaedah kan. Apa yang korang rasa boleh terisi selama 1-2 hari korang bercuti di hujung minggu ni. Alright, macam biasalah walaupun 5 hari sibuk bekerja sehingga aku tak dapat nak buat konten apa pun untuk video channel aku ni, untuk channel YouTube aku ni, tapi aku ada memikirkan satu topik yang aku boleh cakap dan memberitahu, berkongsi dengan korang semualah kan. Okey, di samping tu aku juga sibuk dengan assignment. Sekejap lagi nak buat assignment lah, nak buat kerja-kerja yang tertunggak sikit lah. Okay, dan bolehlah kau nampak background aku ni ada yang bersepah-sepah sikit ni. Ignore lah benda tu, buat-buat tak nampak je lah. Alright, hari ni pun hari yang cerah, cuaca baik, insyaAllah. Semoga urusan korang pada hari ni, hari seterusnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada hari ni aku nak bercakap pasal isu compound. Compound yang telah diumumkan ni dan telah diwartakan dinaikkan RM1,000 Malaysia kepada RM10,000 Malaysia. Ramai korang dengar benda ni macam sayup-sayup kejauhan, angin sepoi-sepoi bahasa. Apakah yang dimaksudkan dengan benda ni? Apa yang telah berlaku sebenarnya? Okey, kejap lagi kita kupas apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan 1,000 dinaikkan menjadi RM10,000 Malaysia. Sebenarnya baru-baru ni terdapat pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit tahun 1988 dalam kurungan Akta 342 telah diwatakan baru-baru ni. Terdapat pindaan terhadap kompaun RM1,000 telah dinaikkan kepada RM10,000. Itu untuk individu, manakala untuk syarikat pula dinaikkan kepada RM50,000. Banyak tak? RM1,000 jadi RM10,000. Untuk individu tahu, individu siapa? Kitalah, warga negara rakyat Malaysia ataupun siapa-siapa yang melanggar peraturan melanggar SOP COVID-19 ni. Ini adalah kompaun yang bakal dikenakan. Bila akan dikuatkuasakan? 11 Mac 2021, tuan-tuan, puan-puan, adik, akak, abang. Alangkah baiknya juga jumlah kompaun yang dinaikkan sebegini dalam keadaan darurat ni dapat dibincangkan, dibicarakan dalam parlimen oleh YB yang berhormat, wakil rakyat, di mana mereka akan membawa suara-suara rakyat, nak setuju, nak pertimbang, nak bantah, whatsoever lah, dalam parlimen akan dikerjakan untuk membincangkan perkara-perkara sebegini yang agak sensitif. Pada aku yang membabitkan keuangan ni agak sensitif sekarang ni kan. Okay, people prone to non-compliance sebab mereka have to, orang kata, struggle untuk mencari duit, itu ini macam-macam, 1,001 macam kepayahan yang berlaku. Dan apabila kompaun dinaikkan, adakah benda ni dapat menyelesaikan masalah sebenarnya? Adakah pihak kerajaan membuat kajian yang tuntas dan berterusan macam aku cakap di video aku sebelum ni? Impact assessmentnya mana? Risk assessmentnya mana? Kongsilah dengan rakyat. What happen if you enforce this policy ataupun buat pindaan itu dan ini? Apa yang akan terjadi short term, long term? Apakah keupayaan orang-orang ni untuk bayar kan? Apakah capacity? Kalau dah ramai-ramai kena tangkap ke tak boleh bayar ke, nanti apa yang terjadi? Sebagai contoh kan. Okey, mekanisme tu kena ada, dan aftermath, maknanya apa yang berlaku sebelum dan selepas tindakan itu nanti, dan apakah kesan kepada rakyat individu itu dan keluarganya dan institusi keseluruhannya. Kan. Jadi apa yang dipersoalkan oleh rakyat semasa ini, nak buat enforcement, nak buat polisi tu, that's a good orang kata langkah-langkah yang baik, that's good. Okay, tetapi haruslah kena dengan circumstances. Apa keadaan kita, senario kita. Adakah kita negara lain tu naikkan kompaun, kita pun ikut semacam saja?
Tidak, kita kena tengok kapasiti mereka yang menaikkan compound tu bagaimana, yang apakah pencapaian yang telah berlaku dalam negara tu, pencapaian dari segi meratakan curve COVID kan. Okey, ada orang dapat kawal, and then rakyat awareness pun tip top, enforcement awareness also tip top. Enforcement macam polis ke apa ke nak mengenakan compound tu, dia orang tahu enforcement lah, dia orang tahu scale ataupun threshold untuk mengenakan degree kan, sejauh mana kesalahan mana yang layak dikenakan ataupun warning ke apa ke, something like that. Okay, apabila dalam keadaan tertentu, misalkan dia orang put macam 6 bulan let's say untuk try dulu dengan cara ni, kalau tak berkesan maka mereka naikkan. Tetapi dalam menaikkan tu mereka dah mempertimbangkan bahawa ketika mereka naikkan, mereka dah memastikan bahawa awareness rakyat sangat baik dan mereka sangat bekerjasama, something like that. Ataupun mereka naikkan tu kerana mereka rakyat tak bekerjasama ke apa. Itu something yang kerajaan buat untuk melihatkan laporan-laporan ini sebagai contoh. Tapi kita tak nampak laporan-laporan ini. Mungkin kerajaan buat tapi tak dikongsi dengan kita, dan kita nampak alih-alih je 1,000 naik 10,000. Itu sebablah mengapa parlimen harus dibuka, janganlah ditutup. Kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, tolonglah buka parlimen untuk memberi ruang kepada semua wakil rakyat, tak kiralah pembangkang ke kerajaan ke, untuk membawa suara-suara kami ni sebelum apa-apa pindaan yang dilakukan dalam suasana yang agak sensitif dan tertekan sekarang ni, supaya parlimen tu dapat dibuka dan dapat dibincangkan apa yang perlu dibincangkan demi rakyat. Inilah dikatakan demi rakyat. To be fair with everybody, everyone, especially the rakyat, for the benefit of rakyat. Sepatutnya dibuka parlimen tu. Jadi perkara-perkara macam ni tadi, macam aku cakap tadi, pindaan akta melalui kuasa ordinan darurat ni kan, pindaan yang dibuat tadi dapat dibincangkan, diperhalusi lagi, barulah betul caranya kan. Tak adalah orang kata orang kata macam kena panah petir je kan. Langkah tu ada. Tak ada orang yang nak membantah langkah tu, nak melawan. Tetapi biar betul caranya, pembawakannya yang membawa kepada pindaan itu telah dipersetujui, telah dibahaskan, pro and cons dibahaskan. Itu penting, kerana kadang-kadang you all buat satu-satu pindaan ni, tak tengok pro and cons dia, tak nampak, tak seimbang lah pindaan tu, sebab tak dinilai melalui pro and cons. Ada kelemahan, ada kekurangan, kelebihan dan kekurangan tu ada, kena balance, baru betul, baru dapat solid decision. Dan Menteri Malaysia kita Tan Sri Muhyiddin Yassin membuka persidangan parlimen untuk membenarkan perbahasan atas banyak perkara isu-isu rakyat yang telah berlaku semasa parlimen ditutup ni, dapat dibahaskan dalam parlimen oleh Yang Berhormat. Siapa Yang Berhormat ni? Yang Berhormat ni kita pilih. Kita pilih semasa mengundi mereka pada pilihan raya yang lepas untuk mereka berkhidmat. Jadi apabila terganggu persidangan parlimen, persidangan adun di negeri-negeri, jadi it's like no function, less function. Kita boleh cakap macam tu daripada pandangan kacamata rakyat melihat perkara itu. Inilah pentingnya persidangan, supaya dapat dibahaskan. Jadi apa lagi yang amat berhormat tunggu? Maka bukalah persidangan parlimen untuk adil kepada semua kan. Apa lagi kekangan yang ada? Kita tengok COVID punya laporan setiap hari ada improvement, menurun angka, walaupun masih 4 angka sehari. Itu hari pernah naik 5,000 kan, 5,000 kan. Sekarang dah turun 2,000 lebih kan. Dan vaksin pun mula diedarkan dan ini adalah orang kata sebagai improvement, dan parlimen dah boleh dibuka. Dan yang paling best lagi, sekolah dah nak buka ni. Korang cuba tengok, cek balik berapa hari bulan Mac sekolah akan dibuka. Minggu depan je kan, kalau tak silap lah kan, tak lama lagi lah. Sekolah dah boleh dibuka, sekolah rendah, sekolah menengah. Dan apa lagi yang kita tunggu? Bukalah persidangan parlimen kan, supaya banyak isu rakyat boleh dibentangkan, boleh dibahaskan, dibantah ke, dipersetujui ke, ikut majoriti dalam parlimen, ataupun dibahaskan apa jua isu rakyat di parlimen dan adun. Betul tak? Selagi tak dibuka, macam mana nak berfungsi dengan baik kan? Macam mana nak berfungsi dengan baik? Macam mana nak membawa suara rakyat yang minta tolong tiap hari ni? Macam mana nak di-fight kan isu rakyat ni?
Nak diperjuangkan isu rakyat ni kalau semua tu ditutup. Macam mana kan? Kita ada mempunyai jumlah menteri yang besar, 70 orang, 70 berapa. Ramai kan? Ramai. Okey, tak kurang ada negara-negara dunia ni yang mempunyai bilangan rakyat yang kurang daripada Malaysia. Bukan, bilangan rakyat yang lebih daripada rakyat Malaysia. Tetapi menterinya tak seramai menteri Malaysia. Okey. Kita lihat kualiti, kuantiti. Macam tu. Jadi bila parlimen ditutup, kan, sempena darurat ni pula nampak parlimen ditutup, maka pada aku doesn't make sense. Harus dibuka dan diteruskan. Kerja-kerja dalam parlimen, kerja-kerja yang berhormat pemimpin diteruskan. Parlimen dibuka macam biasa. Itulah dia. Kalau 1,000 naik 10,000, orang tak setuju. Sebab it seems that benda ni tak diperjuangkan betul-betul. Keputusan ni macam oleh keputusan seorang je. It's not fair, right? Harus dibahaskan, diperjuangkan. Dipersetujui, disokong, dibantah, whatever. Macam aku cakap tadi. Adil lah untuk semua. Betul tak? Apa pendapat korang tentang perkara ni, kan? Kita bukan bantah kerajaan nak buat enforcement, kan? Itu sebagai mengekang, langkah-langkah mengekang. Tapi bagaimana benda tu dizahirkan? Macam mana dia punya, macam mana nak membawa kepada 10,000 tu, apakah langkah yang telah diambil, kan? Jadi semua kena tahulah apa yang telah diambil. Contohnya perbahasan telah dipersetujui, disokong oleh majoriti ahli parlimen untuk meminda akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit daripada 1,000 jadi 10,000. Barulah okey, barulah semua orang boleh comply, kan? Tak adalah orang kata benda ni macam tiba-tiba saja. Betul tak? Okey, tolonglah Yang Amat Berhormat, fikirkan yang terbaik lah untuk kami semua. Aku di sini mengambil kesempatan, aku tak tahu korang macam mana reaction lah pada aku. Reaction aku adalah aku nak memberitahu bahawa aku agak kecewa dengan perkembangan ini, di mana seharusnya pihak kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memikirkan kembali, kalau boleh tak perlu buat ke, tarik balik ke, something like that lah, for the benefit of rakyat. Okay, tolonglah dengar suara rakyat, tolonglah dengar keluh kesah rakyat ni. Apa lagi kan, jadi rakyat sebenarnya rakyat Malaysia is not bad, you know. Okay, it's not bad. Kita bekerjasama, mematuhi, comply, okay, dalam arti kata kepayahan ke apakah kita berusaha mencari rezeki, dalam masa yang sama mematuhi kepada SOP, kan? Banyak rakyat Malaysia yang terkesan sebenarnya. Jadi please lah, timbalkan perkara ini dan buka parlimen tu, bincangkan balik pindaan tadi. Boleh arus ke diteruskan, apa benda ke, whatever yang patut dilakukan lah. Selepas tu baru proceed. Katakan 10,000 tu dipersetujui atas sebab ini dan itu, telah diperjuangkan, telah dibahaskan dan semua orang nampak, kan? Parlimen live, kan? Jadi semua orang nampak. Jadi okay, that's it. Macam aku cakap sekarang ni, mungkin ada elemen yang aku tak perasan atas rasional 10,000 tu, kan? Mungkin aku cakap short sendiri je, mungkin aku tak nampak the rational behind, kan? So that's why kena perbahaskan supaya orang tahu, kan? Daripada alih-alih je 10,000 dinaikkan, ya Allah, macam tu, something like that. Okay, ada orang yang bersetuju, ada orang yang tak bersetuju. Bila ada yang tidak bersetuju ni, kena dihandle dengan baik. Golongan yang tidak bersetuju tadi ni, pihak kerajaan harus handle mereka ni dengan baik. Bagaimana? Buatlah perkara yang sepatutnya, supaya diolah dengan sepatutnya, supaya orang jadi, make sense 10,000 tu. That's it. Jadi orang boleh bersetuju, kan? Jadi dengan kekecewaan aku ni, aku harap Perdana Menteri kita fikirlah yang terbaik untuk kita, okey? Dan setakat ini saja ulasan aku untuk isu compound ni yang telah dinaikkan. Aku harap korang, walau apapun, korang mematuhilah arahan, okey? Patuhilah SOP, okey? Untuk kesenangan korang juga, untuk kesihatan korang juga, okey? Sebab kuman COVID ni kita tak nampak. Okay, despite of that, aku harap apa yang aku cakap pada hari ni diambil cakna oleh korang semua, viewers, kan? Okey, kalau boleh kita mengambil tahu kesan-kesannya, kan, sebelum kita membuat satu keputusan tu. Tengok dulu impact dia apa, kan? Barulah kita boleh selesa dengan apa juga keputusan yang kita buat. Alright, jumpa lagi di video aku tak lama lagi.